ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu program penjelasan isu-isu teras agama daerah Hulu Langat siri yang kedua tahun 2022. Ini dianjurkan oleh Faid Hulu Langat, yang mana tajuk yang akan kita bincangkan simptom-simptom dan ancaman ajaran sesat terhadap umat Islam. Jadi malam ni kita nak cerita tuan-tuan tentang ajaran sesat. Macam mana dia boleh berlaku? Apakah ancaman-ancaman terutama dalam konteks akidah kepada kita? Dan kebetulan tuan-tuan memang saya di Majlis Agama Islam Selangor, saya merupakan ahli jawatan kuasa pengawalan akidah. Minggu lepas pun duduk mesyuarat untuk menangani isu-isu ajaran sesat di Selangor terutamanya. Dan banyaklah kes-kes yang kita handle, sama ada kes viral ataupun yang tidak viral. Dan daripada berkembangnya ajaran sesat tu, kita boleh nampak apakah simptom-simptomnya, apakah punca-puncanya. Dan memang kesannya tak dapat dinafikan, kesan yang besar terutama pada akidah. Akidah ni tuan-tuan, dia perkara yang paling penting dalam hidup kita sebenarnya. Sebab itu ia disebut oleh para hukama awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Pasal apa nak kenal Allah? Nak bina akidah, keimanan kita kepada Allah, supaya kita tidak syirik. Ajaran-ajaran sesat ni banyak yang syirik, banyak yang menyeleweng, banyak yang landasan dia tercicir, tergelincir, yang akhirnya dia nak menuju ke syurga, tapi syurga yang dikreat sendiri, bukan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini atas program penjelasan isu-isu teras agama, akidah ni isu teras tuan-tuan. Di daerah Hulu Langat ni kita nak bincang sikit sebanyak, memang nak bincang secara terperinci, tak terbincang. Bahkan kalau saya nak bincang case by case di MAIS sendiri yang kita hadapi banyak. Cuma malam ni kita nak bincang secara umum dan juga apakah langkah-langkah yang perlu ada untuk kita mengatasi masalah. Sebab masalah akidah ni, masalah ajaran sesat ni dia ada kaitan dengan akidah. Masalah akidah ni masalah yang paling pokok dalam kehidupan seseorang. Bahkan dia penentu antara iman dan kufur. Ia penentu antara syurga dan neraka. Itu bukan benda kecil-kecil, benda besar, benda serius. Kita sebut benda serius. Jadi kita harap terutamanya di kawasan kita ni, kita nak membantras, membasmi kalau ada muncul nampak ajaran pelik-pelik sikit ni, kepercayaan-kepercayaan pelik ni. Sebab orang kita memang dia suka benda pelik. Itu satu realiti. Realiti orang kita dia suka tengok benda pelik.
Tambah-tambah kalau orang yang membawa satu ajaran itu, dia boleh buat benda luar biasa, lagi mendapat sambutan. Dia tak pedulilah benda luar biasa itu benar ataupun salah. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dia kata apa? Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taqtaru bih. Kalau kamu nampak, kamu tengok pelaku bid'ah, ajaran sesat ni bid'ah lah. Ajaran sesat ni pelaku bid'ah. Kalau lau ra'aitum sahibal bid'ah, kalau kamu nampak pelaku bid'ah ini yatirul fil hawa, dia terbang atas udara, boleh terbang. Dia Superman, bukan Superman Superman tu ambil daripada Superman Dia boleh terbang atas udara tu, kata Imam Syafi'i. Fala taqtarru bih, jangan kamu terpedaya dan tertipu dengan dia, jangan. Sebab apa? Sebab perkara luar biasa tak semestinya perkara karamah. Orang kita ni luar biasa karamah. Karamah ni satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sedangkan luar biasa itu ada yang datang daripada syaitan, daripada sihir. Sebab itu kemuncak perkara luar biasa ialah yang datang daripada Dajjal, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak daripada Nabi Adam AS sampai ke hari kiamat melainkan fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi pada malam ni juga saya akan bagi peluang pada tuan-tuan dan perempuan, kalau ada soalan nak tanya, saya alu-alukan. Mana tengok faham tak faham tu melalui soalan lah, kan? Jadi kalau siapa-siapa nak tanya soalan, boleh WhatsApp kepada saya ataupun SMS, terus mudah. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya soalan, boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh terus WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, jadi selepas azan Isyak, insya-Allah saya akan tengok soalan. Sebelum azan Isyak, saya akan bincang dulu perkara-perkara yang berkaitan dengan realiti fenomena pencemaran akidah ni, ajaran sesat ni dan seumpamanya. Dan lepas kita akan berhenti masa waktu Isyak, kita berhenti bagi laluan pada azan. Lepas tu insya-Allah mana-mana soalan yang dihantar kepada saya akan cuba respon insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang ajaran sesat ataupun boleh disebut sebagai pencemaran akidah, dia bukanlah satu benda yang baru di Malaysia terutamanya. Bahkan di Nusantara ni, di rantau kita, negara jiran kita, di Malaysia, bahkan di daerah kita. Dan yang kita risau dan kita bimbang, ia semakin berkembang dan semakin menjadi-jadi, terutamanya di akhir zaman ini. Bila mana banyak berlaku pandemik lah, krisis ekonomi lah, jadi ajaran sesat pun dia pun berkembang, dia pun turut sama naik sekali. Dan orang kita pun dalam jadi serabut, dia nampak itu merupakan satu penyelesaian pintas. Jadi ajaran sesat itu apa sebenarnya? Ajaran sesat ni kalau kita lihat dari definisi ta'rif dia ajaran yang dibawa oleh orang Islam ataupun bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran tersebut ajaran Islam, ataupun dia kata ini berdasarkan Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berpaksikan kepada Quran dan Sunnah, juga bertentangan dengan ajaran ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mana-mana ajaran yang dibawa oleh seseorang, tak kiralah orang tu orang Islam ke orang bukan Islam ke, kita tak tahu agama dia apa ke, tapi hak kita bimbang ni orang Islam lah, orang hak bukan Islam ni memang orang tolak awal lagi. Orang Islam ni kan membawa imej pula, kadang imej yang hebat dengan sopan apa semua, tiba-tiba dia bawa satu ajaran, satu aliran yang bercanggah dengan akidah Islam, tapi dia dakwa inilah Islam, hak ini Islam aja, tapi rupa-rupanya dia bercanggah dengan akidah Islam, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan Sunnah, bercanggah dengan akidah ahli Sunnah wal Jamaah. Hak ni dia panggil ajaran sesat.
Baik, macam mana dia boleh muncul, tuan-tuan? Kebanyakan ajaran sesat ni, dia kadang-kadang kita sebut sebagai pengaruh-pengaruh kebudayaan, adat, kepercayaan lama-lama yang turun-temurun, yang dia dapat daripada seorang ke seorang, mulut ke mulut, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Tambah-tambah kalau kita lihat dicampur aduk pula dengan unsur-unsur animisme, kan? Ataupun doktrin-doktrin daripada agama lain yang orang tak perasan, doktrin daripada Kristianiti, Hinduism, Buddhism, Neoplatonism dan sebagainya. Sebab itu timbulnya isu apa? Isu tanasukh al-arwah. Ini sesat tu kan? Itu Hindu. Tanasukh arwah ni apa? Hak heboh baru-baru ni, perpindahan ruh kepada jasad-jasad orang lain. Ini bercanggah 100% dengan ajaran Islam. Bercanggah. Mana-mana kita akidah, hatta dalam istiqah hadis pun disebutlah benda tu. Mana-mana kita akidah disebut dengan begitu jelas. Ini bukan daripada Islam. Tapi macam mana boleh masuk? Inilah kita kata, kita ni, terutama kita orang Melayu ni, kita bercampur dengan budaya-budaya yang lain. Kadang-kadang benda tu masuk daripada idea Hindu masuk. Macam kita duk tengoklah asal usul hatta amalan-amalan kita pun, betul-betul yang amalan bersanding yang dibuat riuh rendah tu asal daripada Hindu asalnya. Mana kita modify lah, kan? Maknanya banyak. Dulu ajaran apa? Lempar beras dulu lah, beras kunyit kan? Itu Hindu. Hindu dia percaya kepada semangat beras, semangat padi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau mereka sambut Deepavali, mereka buat apa orang panggil? Kolam ke kolam? Kan? Yang dia buat warna-warni, dia buat kat lantai tu kan? Cuba tuan-tuan tengok, dia buat daripada apa? Buat daripada apa? Buat daripada beras. Buat daripada beras. Sebab dia percaya kita pun sedar atau tak sedar kita ambil. Tu dulu lempar beras. Dalam Islam tak boleh itu membazir. Perbuatan melempar beras itu adalah membazir, haram. Mana boleh? Wala tubadzir tabdzira. Allah Ta'ala sebut jangan melakukan pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu merupakan saudara kepada syaitan. Tetapi bila mana idea-idea itu masuk, meresap, kita tak perasan bahawa ia bukan daripada Islam, tapi oleh kerana ia diamalkan secara turun-temurun, tu kita kata, orang dulu kata begitu, tidak ada masalah kami amalkan. Rupa-rupanya dia adalah perkara yang kalau dah jadi satu budaya, satu amalan, satu ajaran yang mesti kena buat, susah kan? Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam konteks Malaysia lah, kita susuli sikit, ataupun kita menelusuri sikit dari sejarah, dipercayai ajaran sesat yang paling lama usianya di Malaysia ialah ajaran taslim. Pernah dengar taslim? Ajaran taslim ni dibawa oleh Muhammad bin Syafi'i atau dikenali sebagai Muhammad Matahari pada awal abad ke-19. Di mana ni? Di Kampung Seronok, bayan lepas Pulau Pinang. Itu asal antara yang ajaran sesat yang antara yang terawal di Malaysia. Nama pun Kampung Seronok lah, kan? Dipanggil ajaran taslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak camlah macam mana ajaran sesat ni, antara perkara yang mereka suka lakukan, mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi. Orang Melayu pun dah ada Nabi, tuan-tuan, kes mahkamah tak selesai sampai sekarang.
Mengaku sebagai Nabi. Benda tu kita pun terkejut lagi, herannya orang boleh ikut tu, heran. Ini confirm ajaran sesat, mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dan yang tak lupa juga, biasa ajaran sesat ni juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebab apa orang mudah mengaku Imam Mahdi? Sebab kita tak tahu, kita tak kenal. Kita tahu ada Imam Mahdi, tapi kita tak tahu siapa dia. Dia adalah benda gaib yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan kita pula tak belajar hadis pula. Bila orang sebut Imam Mahdi, oh dia lah kot, dia lah kot. Akhirnya ajaran sesat ni kebanyakannya ada Imam Mahdi dia tu sendiri. Setakat yang saya jumpa banyak. Tanya. Sebab tu baru ni pun ketika mana heboh isu PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir, yang menjadi heboh juga sekejap tu. Dan saya terlibat secara langsung sebenarnya isu tu. Dan isu Mahdi juga timbul. Persiapan nak menyebut Mahdi. Peperangan yang akan berlaku. Tuan-tuan tahu tak, baru ni juga ada yang bagi tahu saya, ada satu kumpulan orang, dia sudah buat persiapan persenjataan. Bekas senjata moden ni, kapal. Sebab dia kata akan akhir zaman nanti kita akan perang dengan menggunakan senjata tradisional. So bakal kumpul siap-siap kapal lah, dengan pisau lah, dengan pedang lah, dengan tombak, pakai dah ready lah sekarang ni. Kumpul satu tempat. Tu dia. Kemudian ada pula yang buat stok makanan. Dia simpan makanan, buat stok. Sebab apa? Sebab dia kata nanti nak keluar rumah pun tak boleh lah. So kena simpan dari sekarang. Ini semua ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Tambah-tambah yang dok mengaku sebagai Imam Mahdi ni, ini antara favourite lah, tindakan favourite yang dilakukan oleh kumpulan ajaran sesat. Imam Mahdi itu standard. Setakat saya dah jumpa banyak ajaran sesat memang dia mengaku benda ni. Lepas tu tuan-tuan, saya nak bagi satu kaedah mudah aja. Kaedah untuk pegang kaedah ni. Mana-mana orang atau mana-mana kumpulan, mana-mana ajaran yang mengaku Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Tu je. Sebab apa? Daripada hadis-hadis Nabi SAW kita mengetahui bahawa Imam Mahdi sungguh nanti ni, di akhir zaman nanti, dia tidak mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Hatta ketika mana dia nak dibai'ahkan, dia tak nak. Mana dia tak mengaku. Akhirnya orang pegang dia depan Multazam, depan Kaabah tu, dia terpaksa terima. Orang kata paksa rela, terpaksa. Akhirnya dia terima juga atas dasar tanggungjawab. Dia tak mau. Mana dia tak terima, dia tak mengaku. Tiba-tiba hari ni ajaran sana mengaku, ajaran sini mendakwa, maka confirm lah. Confirm. Baru ni ada orang sebut sebelah, orang Pakistan pula, dia ni mimpi semua betul. Dia lah Imam Mahdi sebenarnya. Macam-macam tuan-tuan. Jadi maknanya ajaran-ajaran yang seumpama itu berkembang pesat. Sebab apa? Antara puncanya kedangkalan ilmu itu. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Inna min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu. Antara tanda-tanda kiamat ni, ilmu makin berkurang, jahil makin berkembang. Bila mana ilmu makin berkurang, maka ajaran sesat pun mengambil tempat. Kerana apa? Kerana dia mudah manipulate pemikiran seseorang untuk mengikutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi biasanya pengikut-pengikut ajaran ni, mereka dijanjikan dengan shortcut, road to jannah, mana jalan pintas nak masuk syurga. Tapi kadang-kadang kita duk fikir juga, sebab apa umat Islam mudah terpengaruh dengan ajaran sesat? Apatah lagi bila dia boleh menerima konsep, bila mana seorang itu mengaku sebagai Nabi lah, mengaku sebagai Mahdi lah, mengaku sebagai macam-macam, kan? Macam mana dia boleh mudah terpengaruh? Timbul persoalan. Jawapannya tuan-tuan, biasanya orang yang mudah terpengaruh dengan ajaran sesat ialah orang yang rapuh ilmu dia. Sebab tu Islam ni mula-mula ayat Quran turun daripada 6,236 ayat,
Allah memilih turunnya ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ayat ni, ayat 1 sampai 5 mula-mula turun dekat Nabi, seolah-olah nak bagi tahu satu benda yang sangat penting. Islam ni bermula dengan ilmu. Jadi sebab itu kalau kita tengok orang hak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat ialah orang yang rapuh ilmu dia. Dan orang macam ni dia lebih selesa untuk menjadi pak turut, ikut-ikutan, daripada berusaha mencari ilmu sebenar yang berteraskan Quran dan Sunnah. Dia tak datang kuliah-kuliah ni, dia tak datang, dia nak mudah. Datang kuliah ni dia kata-kata buang masa ya. Ilmu kulit bukan ilmu isi. Lambat kita nak cepat, nak shortcut. Tok guru pula boleh buat benda luar biasa pula macam-macam. Habis Maka apa akibatnya? Bila mana kedangkalan ilmu, rapuhnya ilmu, maknanya ketika itu mereka, orang seumpama ni, dia akan mudah terpengaruh. Apa juga dakwaan-dakwaan songsang. Apatah lagi macam kita sebut tadi, orang kita biasanya dia akan mudah terpengaruh dengan guru ajaran tersebut yang boleh melakukan perkara-perkara luar biasa yang tak boleh dilakukan oleh orang lain. Sebab itu banyak ke ajaran sesat ni dia bohong ni. Dia bohong. Dia boleh berubah orang, dia boleh buat benda pelik-pelik. Orang kita kalau boleh buat benda macam tu memang dahsyat lah. Dia kata ni karamah lah, sedangkan bukan karamah. Itu daripada sihir. Kan? Macam ada seorang tu pernah jumpa saya, dia sebut, dia kata guru dia boleh berjalan tembus dinding. Ni jalan, tak payah buka pintu tuan, tembus dinding. Tak hebat lagi lagu tu. Dia kata maqam tinggi, kita mana ada guru boleh macam tu. Memanglah, kata kat guru kamu setan hari-hari tembus keluar-keluar lagu tu, tak ada masalah pun. Maknanya guru kamu setan. Itulah sebab apa nak tahu setan tak setan? Sebab ajaran dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah Nabi. Nabi SAW dah sebut dah 1400 tahun dulu. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, iaitu Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Jadi nak faham Quran, nak faham Sunnah, kena menuntut ilmu. Maka bila kita tuntut ilmu betul-betul berpaksikan Quran dan Sunnah, insya-Allah kita akan selamat. Nabi dah bagi jaminan kamu tak akan sesat selama-lamanya. Sebab itu kalau kita tengok betul-betul ajaran sesat, memang dia semua guna falsafah-falsafah yang tak ada pun daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Macam kes tadi kita sebut pembinaan arwah tadi, ada dalam Quran, dalam hadis tak ada. Tuan-tuan yang terahmati Allah, maka akibat kedangkalan ilmu, kita sebut tadi rapuh ilmu, tok guru pula boleh buat benda pelik-pelik, benda luar biasa. Lalu kedangkalan ilmu itu menyebabkan mereka anggap tok guru ni dia ada karamah, ada kemuliaan, dia ni martabat dia tinggi, dia maqam dia tinggi, kan? Maka dengan sebab itu dia adalah benar. Itu akhirnya orang ikut lah. Dia ni ikut tuan-tuan Nabi. Dia mula lalai. Dan tok guru ni banyak guna logik. Orang kita ni dia guna logik okey juga, kan? Asalkan logik jalan lah. Baik tuan-tuan, apakah ciri ajaran sesat yang berlaku di Malaysia? Baik, di Malaysia ni terutamanya, apakah ciri-cirinya? Cara kita nak kenal ajaran sesat tu, kan? Yang pertama, wujudnya budaya memuja dan mendewa-dewakan tok guru atau ketua kumpulan, hingga sanggup menganggap ketua mereka sebagai orang suci atau yang maksum atau tok wali dan sebagainya. Dia ada unsur mendewa-dewakan, fanatik
ta'assub kepada guru. Islam tak pernah mengajar macam tu, kan? Dan biasanya dia tak akan berpindah kepada guru yang lain, satu tu aja. Sebab apa? Sebab dia dah kuasai, brainwash dah. Hak lain semua kulit, yang ni isi. Dah dapat isi, buat apa nak pergi yang kulit? Akhirnya bukan isi kulit apa? Sesat. Jadi dalam ajaran sesat biasanya di Malaysia ni, bukan takat ulu langatnya kita cerita ni, dalam Malaysia keseluruhannya, antara ciri yang kita nampak ialah terlalu mendewa-dewakan ketua kumpulan. Pertama. Yang kedua, guru itu mendakwa sebagai nabi. Ni jelaslah, sebagai Imam Mahdi, kan? Ni pun banyak tuan-tuan. Banyak dakwa sebagai nabi, dakwa sebagai Imam Mahdi. Macam kita sebut tadi, dakwa je adanya Imam Mahdi dalam kumpulan tu sesat. Ketahuilah bahawa ia ajaran sesat. Tak payah bincang panjang, tak payah dah buat diskusi bertahun dah, sesat. Itu antara cara mudah untuk kita mengetahui. Ajaran sesat juga kita kena perasan. Kadang-kadang mereka nak memasukkan syariat. Contoh, solat tak wajib. Ada. Ni pun ada. Ataupun solat daim dia panggil. Bukan coklat daim kan? Solat daim. Solat daim ni maknanya solat sentiasa. Hubungan yang berterusan dengan Tuhan, tak payah dengan rakaat, tak payah, kita straight forward itu. Lah kali tak solat. Kan? Puasa. Dia kata puasa ni untuk orang syariat, orang hakikat tak payah puasa. Allah bagi nikmat untuk dirasai. Puasa apa? Haji tak wajib, dan pelbagai lagi. Ada yang solat pun pakai niat dia. Baru ni datang satu laporan. Ni laporan antara yang terbaru kat ni. Akan dibuat siasatan insya-Allah. Kat mana? Bukan Ulu Langat tapi di Selangor. Mereka ni berkumpul di satu rumah banglo besar. Mereka akan berzikir. Start pukul 9 malam sampai pukul 4 pagi. Berzikir tak henti. Sebelum zikir itu dia akan minum arak dulu. Orang Melayu tuan-tuan ni cerita ni. Orang dulu orang Melayu cukup sensitif tak? Sebab apa? Ajaran dia kata arak ini adalah buah anggur. Mengapa dia nak haram? Apatah lagi bila mana ia digunakan untuk khusyuk mengingati Allah. Bila minum arak mabuk dia boleh zikir sampai ke pagi. Memang happy betul kan? Setan pun teruk sekali syok. Jadi dia rasa macam, dia kata barulah dia dapat nikmat sebenar zikir. Dulu ni tak dapat nikmat. Kan? Nampak tak? Jadi rupa-rupanya orang tak tahu, memanglah arak tu haram bagi golongan syariat ni, golongan yang belum hampir dengan Tuhan. Tapi bila kita dah hampir, kita dah dekat dengan Tuhan, tak ada apa, bahkan dia wasilah untuk kita ingat Tuhan. Tuan-tuan, ni sedangkan tu kita sebut tadi, kalau dah ilmu, Quran sebut innamal khamru wal maisir, hujung ayat rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sebut dengan begitu jelas, benda ni haram, syaitan kena jauhi. Dia manipulat. Dan benda tu sedang berlaku, saya nak beritahu. Sedang berlaku. Baru dapat laporan. Dapat laporan, kan buatlah siasatan. Kan? Tapi nak ceritanya begitu. Sebab tu ajaran sesat ni kadang-kadang dia matlamat dia antaranya dia nak mudah. Ibadat-ibadat ni nampak berat, dia nak demolish. Solat ni berat, kurang sampai solat pakai niat aja. Nampak mudah. Yang kedua dia ada unsur apa? Seksual. Ada unsur seksual. Orang cukup syok tuan-tuan. Kita ni sebelum sampai syurga di akhirat, syurga dunia kita kena nikmati syurga dunia. Macam-macam lah alasan-alasan yang diberikan. Pengikut-pengikut kita ni ada satu ajaran tuan-tuan,
Saya tak nak bagi contoh hak kawasan kita, kawasan lain. Ajaran ni dia berada satu tempat yang sangat cantik atas bukit elok. Nak pergi situ pun satu jalannya, pergi satu jalan balik satu jalan sama, so dia dapat pantau, dia ada CCTV dia. Masuk ke situ, tempat tu tempat yang cantik, saya ada air terjun apa semua. Di situ dia buat macam syurga dunia. Bebas nak minum ke, nak berzina ke, tak payah solat, so bebas. Nikmat dia kata. Inilah ajaran yang sebenar. Allah bagi kat kita ni untuk kenikmatan. Kenikmatan tu duniawi sampai ukhrawi. Buat apa kita susah payah, dia kata. Jadi orang yang nak shortcut, seronok benda lagu ni. Dah lah nikmat, dia kata. Dah kali dia masuk. Tentu. Tambah-tambah pula environment dia. Semua pakat setuju, lama-lama dia membentuk satu perkumpulan yang seumpama itu. Baik. Dan cara ciri-ciri lagi kita tengok antaranya juga ajaran yang meremehkan syariat Islam. Di samping dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu ajaran sesat. Syariat ni dia pandang remeh. Benda kecil, semayang kecil. Noh tadi kan. Bahkan dia nak menghalalkan yang haram, nak mengharamkan yang halal. Menghalalkan arak dengan bentuk haram. Contoh. Dan antara ajaran sesat yang jelas, mempercayai roh seseorang yang telah mati menjelma semula ke dalam jasad orang yang masih hidup. Ni kan, itu ajaran sesat, tuan-tuan. Memang jelas sesat. Walau disampaikan oleh siapa sekalipun, dia tetap sesat sebab bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan saya heran kadang-kadang ada orang, oh ni ilmu ni orang awam tak tahu, dia kata ni ilmu tinggi apa sesat. Orang hak mengulas tu pun, ilmu ni dia sebenarnya ada, tapi ilmu ni dia kata ilmu ni orang awam tak tahu. Kalau kita bagi tahu awam semua dia clear, sebenarnya betul. Betul apa tuan? Tentu Hindu punya. Takkan kita nak mengaku Hindu tu betul kan? Jadi maknanya dia terlalu nak berfalsafah sangat sampai terpaksa dia mempercayai sesuatu yang benar-benar bercanggah dengan ajaran Islam. Dan antara ajaran sesat juga ciri-cirinya apa? Mendakwa semua agama adalah sama. Pluralism ni pun makin banyak, tuan-tuan. Mendakwa semua agama sama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Mana ada agama membawa kepada kejahatan? Maka dengan sebab itu kita boleh berkompromi dalam agama ni. Semua ajak kepada kebaikan. Akhirnya dia menerima semua agama sebagai satu. Tak apalah, kita peganglah Islam. Dia nak pegang, kita hormat dia, kita join lah sekali, tak apa. Sedangkan tuan-tuan, kaedah lah hukum menyatakan ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun wa ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan maksiat tu jadi maksiat, ridha dengan kufur jadi kufur. Zaman Nabi SAW telah berlaku benda ni. Dia bukan benda baru. Orang kata pluralism ni bukan benda baru. Zaman Nabi ni, bila mana golongan musyrikin mereka menawarkan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW, ya Muhammad, kita tak nak gaduh-gaduh, kita semua nak buat baik semua macam ni, kita buat alternate, kamu terima agama kami, kami terima agama kamu. Macam tu. Jadi maknanya kamu boleh menerima penyembahan bahala, kami boleh menerima penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan kepada Nabi SAW. Turunnya ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Turun ayat ni nak bagi tahu apa tuan-tuan? Tidak ada pluralism dalam agama. Inna dina indallah al-Islam. Agama di Allah ni Islam je. Islam ya Allah terima. Hak lain semua kufur, tak diterima. Bukan makna kita nak paksa mereka masuk Islam, tidak. Tapi kita tak boleh berkompromi dalam soalan akidah, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kita tidak boleh menyertai perayaan agama selain daripada Islam. Kalau kita menyertai perayaan agama lain dan perayaan agama itu adalah berunsurkan syirik, seolah kita redha dengan syirik, maka kita pun jatuh syirik. Dia nak raya, ambil pinggan dia lah. Tapi kita tak boleh nak menerimanya. Sebab apa? Sebab selain daripada Islam adalah syirik. Islam tak terima konsep itu. Tetapi ajaran sesat, tuan-tuan, ni dia makin banyak ni, makin berkembang ni. Yang kata idea pluralism ni makin berkembang, tuan-tuan. Bukan dekat Malaysia aja, satu dunia. Sampai kan nak buat satu tempat ibadah tu sama. Di Indonesia dah berlaku. Satu tempat ni, di sinilah masjid, di sinilah temple, di sinilah gereja. Bagi hari Jumaat untuk orang Islam, hari Sabtu untuk orang Hindu contohnya, hari Ahad untuk orang Kristian. Tempat yang sama, kita menerima redha maradai, bersatu. Tuan-tuan, ini satu perkara yang menunjukkan kesesatan. Kemudian antara cirinya lagi yang dalam konteks Malaysia ni, ajaran sesat ni melakukan penyerahan rohani dan jasmani secara nikah batin, kononnya untuk mendapatkan anak yang soleh. Itu kita kata ajaran sesat ada unsur seksual. Dia berada nikah batin. Nak dapat anak soleh tu, sebelum dia kahwin, dia nak nikah kalau Tok Guru, kahwin sama-sama dia, Tok Guru rasmi dulu. Pasal apa? Pasal nak dapat anak yang soleh, ambil berkat Tok Guru dulu. Ya syok Tok Guru je lah, kan? Perzinaan yang dihalalkan dengan cara, kononnya dengan cara agama. Itu berlaku. Dan ada di antara ajaran-ajaran ni, dia meninggalkan solat Jumaat dan solat secara berjemaah. Dia tak datang Jumaat, tak ada. No, Jumaat tak ada. Dia tak bercampur. Kalau bercampur dah masalah. Kemudian antaranya apa lagi? Mengubah ayat Quran atau mentafsirkan ayat Quran mengikut hawa nafsu dan tanpa berlandaskan kepada ilmu. Kadang dia ambil ayat Quran, tapi dia manipulate, bukan berdasarkan makna ayat tersebut. Contohnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia kata, wa'bud, sembahlah, rabbaka, Tuhan kamu, hatta, sehingga ya'tiyakal yaqin, datang keyakinan kepada kamu. Tengok, kita semua betul lah yakin. Jadi sembah Tuhan sampai yakin. Bila mana semayang tu sampai kita yakin. Bila kita dah yakin dah, tak perlu semayang dah. Hak semayang tu sebab apa? Sebab dia masih belum sampai martabat yakin. Maknanya dia masih kulit lagi tu. Bila dia sampai tahap martabat yakin, dia tak perlu dah semayang lah. Dah sampai dah. Ni siapa sebut? Quran sebut. Nampak tak? Dia manipulit ayat tu. Sedangkan al-yaqin di situ maknanya al-maut. Yakin di situ maksudnya mati. Maksud dia Allah Ta'ala kata sembahlah Tuhan sampai mati. Tapi dia manipulit. Orang tak ada ilmu, dia tengok, dia bukan nak pergi mengaji, nak belajar tafsir, tak ada apa, dia tengok, betul lah, yakin lah. Akhirnya dia pun terjebak sama dalam ajaran tersebut. Sebab apa? Mudahlah seorang tak solat. Solat ni berat sebenarnya. Kalau satu ajaran nak masuk syurga tak biar solat, memang ramai lah. Sebab apa? Sebab solat ni nampaknya mudah tapi berat. Orang bangun pagi-pagi tu dia boleh jogging, pukul 5 pagi jogging tu, dia jogging berpeluh ni daripada ujung rambut ujung kaki, tapi nak solat 2 rakaat tak boleh, berat. Walaupun solat 2 rakaat ni satu titik peluh pun tak ada. Betul tak? Satu titik peluh pun tak ada, tapi nak buat tu berat nak banding dengan jogging tadi. Walaupun jogging ni berpeluh, memang letih, memang penat, tapi dia tak berat macam solat ni. Solat lagi berat. Sebab solat ni dia ada nilai iman dia. Bila boleh hak ni tak payah buat, seronok tak kira lah.
boleh masuk syurga pula tanpa solat ni, maka datanglah pengikut-pengikut yang seumpama ini. So kita kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab tu kan syariat tu kena laksanakan. Nabi SAW orang yang paling bertakwa, kekasih Allah, utusan Allah, Rasulullah. Nabi solat bukan takat solat wajib, solat sunat lagi sampai bengkak kaki kan. Nabi SAW, tiba-tiba kita ni pada hari ni duk kata martabat kita lebih tinggi, maknanya lebih tinggi daripada Nabi lah, seolahnya begitu. Ini satu kekeliruan yang berlaku. Dan antaranya juga ciri-ciri ajaran sesat apa lagi? Menjalankan kegiatan dan ajaran secara sulit dan tersembunyi. Dulu ada satu ajaran disebut sebagai Al-Kahfi, nama pun Kahfi Gua atau N11, Negara Islam Indonesia, NII, N11 dulu. Bagaimana modus operandi dia, macam mana cara dia berlaku yang menunjukkan kesesatan dia, nanti kita akan sambung sikit lepas daripada azan isyak nanti. Sebab dah masuk waktu isyak, jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. InsyaAllah nanti kita akan sambung selepas ini.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung sikit sebelum saya nak tengok soalan. Tu antara ciri ajaran sesat saya sebut tadi, antaranya modus operandi dia buat secara sembunyi-sembunyi. Dia tak open. Sebab open orang mudah trace. Maka kadang-kadang macam kumpulan Al-Kahfi dulu dia guna Quran. Dia guna Quran yang terjemahan, tapi dia manipulate sendiri. Dia create makna ikut sendiri. Jadi orang tengok guna Quran, orang ingat betul lah. Rupa-rupanya memang dia bawa ke kepahaman sendiri. Sebab tu timbulnya isu-isu baru. Contohnya zakat, ada zakat hijrah nama dia. Macam-macam idea-idea baru yang bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat di situ, sebab tu pokok pangkal dia dekat mana? Yang Nabi sebut dalam hadis yang kita sebut tadi. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya selagi mana aku pegang dengan dua perkara ini, iaitu Quran dan juga sunnah Rasulullah. Nak pegang macam mana? Kena belajar, kena tuntut ilmu lah. Itu cara dia. Baik, ada soalan kita nak tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah pandangan doktor berkaitan dengan akidah yang kini sudah begitu meruncing di Malaysia, digesa supaya semua masjid dan surau khususnya di Selangor dan amnya di seluruh negeri diwajibkan agar ilmu akidah diajarkan selain daripada ilmu-ilmu lain? Ya, memang itu compulsory. Ilmu akidah ni memang wajib diajarkan. Itu hak mula-mula. Kita kadang-kadang kita fokus pada fiqh, memang tak salah, betul, tapi fiqh datang selepas akidah. Fiqh datang ni, ibadat datang selepas keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam konteks penurunan Quran pun, dalam konteks marhalah makiyah, mula-mula 13 tahun di Mekah ni banyak fokus kepada akidah dulu. Lepas tu marhalah madaniyah barulah pergi kepada syariat. Jadi bila mana akidah tu mantap, mari syariat senang dilaksanakan. Tapi kalau akidah tak mantap, itu dah banyak pertikaikan syariat tu. Maka dengan sebab itu memang kewajipan pengajian, kalau kita susun di Masjid Surah hari ni ada, insya-Allah mana-mana masjid pun ada silibus akidah dia ada. Jadi susun pengajian ini di masjid ke, di surau ke, kalau di sekolah memang ada silibus dia. Masjid surau ni kadang dia umum ikut, nak mengajar apa mengajarlah, tapi kita sebagai pentadbir ni kita tentukan akidah ni mesti ada. Kuliah akidah untuk kenal Tuhan, untuk beriman dengan sam'iyah, perkara-perkara gaib dan sebagainya. Baik. Kemudian soalan, Ustaz, macam mana dengan ajaran milah Ibrahim? Apakah tindakan jakim atau jaiz? Memang tindakan diambil, tuan-tuan. Ajaran milah Ibrahim dah diwartakan dah. Maknanya di situ tindakan diambil. Cuma kadang-kadang kita kena faham juga dari sudut prosedur ambil tindakan ni, dia bukan semula ABC. Dia kena ada pembuktian. Sebab masuk mahkamah kalah, buat apa? Sekarang ni kalau kadang ada orang tak puas hati, dia salah, memang dia salah, so evidence. Sebab kita ada undang-undang, bukan kita pakai hantam begitu je. Kita akan masuk mahkamah. Kalau bukti tak cukup, kita tahu salah, bukti tak cukup, masa-masa kita kalah. Orang kata letih tak? Letih kan? Maka dengan sebab itu kadang-kadang lambat tindakan diambil itu adalah bukan duk saja. Kita kena faham ya.
Bukan berdiam diri. Kita tak nampak. Orang buat kerja kita tak nampak. Sedangkan ni, dia buat kerja ni, dia cari bukti ni. Supaya kukuh file tu dah terbaik tu, pak. Lepas tu baru buat prosedur. Sebab apa? Sebab biar lambat tapi asalkan dia berkesan. Daripada cepat, lepas tu nak kena buat lain. Kan? Maka dengan sebab itu insya-Allah kita bagi kepercayaan. Kita bagi kepercayaan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, antara soalan lagi, Ustaz, bagaimana kalau pemerintah yang berhukum dengan hukum barat demokrasi melalui parlimen yang tidak mahu syariah dan membenarkan kilang-kilang arak, perjudian, kelab malam, berhala, gergasi seperti di Batu Kif dan lain-lain? Bukankah ini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal? Oleh itu, adakah pemerintah kita sesat? Baik, yang pertama, demokrasi itu bercanggah atau tak bercanggah dengan hukum Islam? Ini kena faham fiqh. Demokrasi ni dia macam syura lah, berbincangan. Syura ni adalah Islam. Wa amruhum syura bainahum, mesyuarat, meeting, ambil satu keputusan. Cumanya dalam perkara-perkara yang qat'i tak boleh demokrasi. Contohnya, arak ni nak halal ke nak haram? Oh, tak boleh buat demokrasi. Memang haram, tu sabit dalam Quran. Tapi kalau benda-benda lain yang perlu kepada masalah ummah yang tidak ada dalam Quran dan hadis Nabi, boleh demokrasi. Bukan demokrasi ni totally kita tolak, tidak. Nabi sendiri menerima hilful fudul yang ada pada zaman jahiliah sebab dia membawa kebaikan pada umat Islam. Sebab tu kita semangat tu okey, tapi kena berlandaskan kepada ilmu. Jangan jadi macam Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir juga diharamkan dah di Malaysia ni. Sebab apa? Sebab dia semangat demokrasi haram, bank haram, semua sistem kufur. Ini orang tak mengaji dia panggil. Dia jumud. Sedangkan Islam ni dia lihat. Okey, berhala boleh tak boleh? Berhala tak ada masalah. Bukan kita redha, tapi kita bagi hak dia. Hak pada bukan Islam. Bukan makna kita redha dah, kita tetap tak redha, tapi dia berhak. Sebab apa? Sebab itu agama dia. Cumanya dana dia sendiri ya. Jangan kita pula tulang putih derma untuk tolong buat untuk dia pula, tak boleh kan? Jadi maknanya di situ. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat itu kilang-kilang arak dan sebagainya, benda ni benda sudah berlaku sejak sekian lama. Maka jangan ditambah yang baru, cuma mengekang yang ada. Bagai contohnya berhala-berhala sebagai gergasi itu biar dia orang, bukan kita. Itu bukan kita redha. Ini tak ada masalah. Depa nak buat tempat ibadat dia orang. Cuma jangan buat tempat ibadat dia orang di tempat kita. Janganlah. Majoriti 90% orang Islam buat tempat ibadat dia buat apa? Kan? Kita kena ada sensitivity lah benda seumpama itu. Tapi kalau tempat dia nak buat ibadat, itu pulang ada nak buat berhala besar mana, buatlah. Itu dia punya pasal lah. Kan? Itu dalam konteks itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak paksa dia masuk Islam. Kita tak paksa dia. Kan? Cuma kita bagi dakwah. Dakwah itu berterusan. Jadi maknanya kena faham konteks tersebut. Okey? Ustaz minta pencerahan dalam perihal bon odori. Ni isu sekarang ni, bon odori. Kan? Bon odori ni Allah Ta'ala alam, dulu memang diamalkan dalam masyarakat kita. Orang tak perasan sebenarnya, sebab dianggap sebagai satu budaya. Baru sekarang lah tahun ni rupanya orang bincang balik. Bon odori ni sebenarnya apa? Bon odori ni sebenarnya dia perayaan hantu lapak. Hantu lapak bersih Jepun. Saya sendiri saya tak tahu. Saya baru tengok. Baru tengok. Bila isu ni timbul kan, dia dalam Islam dia kaedah dia macam ni. Saya nak tahu kaedah. Kaedah dia kalau dia perayaan agama, totally haram. Tak boleh. Kalau dia perayaan budaya,
Ada reserve, boleh. Tu pun boleh, tu pun dengan syarat jangan ada ikhtilat pecah perabebah laki-laki perempuan, duk menari tak kira atas, tu tak boleh ke? Tu tak boleh lah. So ada asas-asas dia. Tapi tak melibatkan akidah lah. Tapi kalau dia melibatkan akidah, awal-awal kita boleh. So bon odori ni hak mana? Wallahu ta'ala alam. Saya tanya kawan saya, kita baru nak kenal, kita tak tahu. Kawan saya ni dia mengaji di Jepun, boleh cakap Jepun. Hari tu saya pergi Jepun buat research. Saya buat research halal buat di Jepun tu. Masa buat di Jepun, mereka bagi grant Foundation Jepun bagi grant untuk buat. Kita buat lah, nak tengok macam mana perkembangan halal di Jepun. Sebab mereka tengoklah aspek pelancongan lah, tapi kita tengok aspek syariah. Macam ada halal mereka ni halal sungguh ke tak. Saya pergilah Tokyo, saya bawa lah kawan saya ni, memang dia orang Jepun, orang Melayu, tapi dia ni belajar di Jepun, fasih Jepun, nak putus ramah ke dia lah, cakap Jepun. Tanya dia kata setahu saya lah, dia kata dalam masyarakat Jepun bon odori ni memang berkaitan dengan agama. Tu kata dia berkaitan dengan agama. Mereka merayakan, kalau macam saya sebut tadi, kalau Buddha ni dia raya apa? Perayaan hantu lapak tu dia, bagi makan hantu lapak ni. Jadi itu versi Jepun. Sekiranya, saya sebut tadi, sekiranya ia benar-benar memang berpaksikan kepada agama, haram. Tetapi kalau sekiranya dia sudah berlaku perubahan secara total, tak ada lagi isu agama, barulah dibenarkan. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat macam tadi. Isu ikhtilat, isu apa kena ada. Macam sekarang, saya ambil contoh perayaan tahun baru Masihi kan, 1 Januari, boleh ke tak boleh? Ada orang tak boleh sebab dia perayaan agama. Mungkin kot agama masa zaman-zaman mula wallahualam, tapi sekarang ni dia agama ke tak? Sekarang ni dia tak timbul isu agama dah. Tahun baru ni adat tahun-tahun satu dunia hanya sambut bunga api apa semua. Sekadar tu, tidak ada unsur agama Kristian, tidak ada unsur agama Yahudi, tidak ada unsur agama apa-apa, just sekadar meraihkan perpindahan tahun 2022 hingga 2023 contohnya. Kalau macam tu budaya lah. Kalau budaya, okey, sambutan tu okey. Yang kedua, tengok pula sambutan itu ada unsur haram ataupun tidak. Tengok di situ pula, disambut dengan konsert, dengan apa, jadi haram balik lah. Nampak? So kita lihat di situ. Balik Bon Odori ni, sempat saya tengok wilayah Persekutuan pun dia dah keluar, mufti dia keluar kenyataan, memang dia senaraikan asasnya agama. Cuma dia minta buat kajian terperinci sekarang ini, apakah masih lagi berunsurkan agama ataupun tidak. Kalau masih berunsurkan agama, memang totally tak boleh. Tapi kalau agama tu sudah tidak wujud dalam perayaan tersebut, kan, makanya boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau nak selamat, hindarkanlah. Kan, bila mana berlaku seumpama itu, kalau kita nak selamat, bukan ada kepentingan pun untuk kita sambut, kan? Begitu. Ustaz, saya Urwah nak tanya, apakah fatwa jaiz terbaru mengenai status tarikat Naqsyabandiyah masih sesat ke? Saya tak tahu, saya bukan di bahagian fatwa, saya bahagian pengawalan akidah. Jadi maknanya bahagian lain. Cumanya biasanya akan datang kepada kita nak buat research apa semua, kita akan hantarlah. Yang terbaru saya tak tahu, saya pun tak refer. Tetap boleh rujuk lah. Tapi setakat ni fatwa, cuba lihat yang kalau ada yang terbaru ataupun tidak. Dia sebenarnya macam tu juga tarikat tak tarikat ni. Sebab saya tahu tarikat ni, saya ketika mana saya berada di Syria dulu, memang saya mengikuti tarikat. Orang yang kadang-kadang dia tak mengikuti tarikat, dia tak tahu. Saya mengikuti dan saya masuk. Masuk tu ada dua faktor. Pertama nak masuk, yang kedua nak belajar, besok ilmu. Yang ketiga nak tengok, nak pastikan betul atau tak betul, bertepatan dengan syarak ataupun tidak.
Dan sememangnya saya nak beritahu tarikat ni ada yang salah dan ada yang betul. Tu hak saya nak cerita hak di negara Arab sendiri. Nama tu tak penting kadang, pembawakan tu. Nama tu kadang asal okey, mai ke hujung-hujung makin tak okey, makin tak okey, makin tak okey. Ada macam tu. Asalnya okey, tapi bila mai hujung ni, guru dia atas macam mana, syariat pun tak erti apa pun tak erti, dia guna nama yang sama, dia bawa menyeleweng. Sedangkan tarikat tu elok pun. Nampak? Jadi maknanya benda ni perlu diperhalusi sebenarnya. Sebab tu kita kena tengok apa kepahaman dia, apakah pegangan dia. Ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Kalau ada unsur-unsur yang sebut tadi, tak kira lah mau nama apa sekalipun, tetap tak boleh. Kan? Walaupun asalnya boleh, tapi kemudian ni berlaku dak penyelewengan dan pembawakan dia. Ini kita kena tengok. Sebab tu ketika saya masuk tarikat di Syria dulu, ada saya masuk, banyak saya masuk halaqah dia, zikir dan sebagainya. Ada yang saya tak terima, ada yang saya terima. Dan yang saya terima tu jelas manhaj dia. Dia ada kitab dia. Tasawuf dia guna tasawuf Ghazali, fiqh dia guna fiqh Nawawi, kan? Akidah dia guna akidah Asy'ariyah. Mana jelas dia punya pembawakan. Ada kitab dia. Dan dia buat sesuatu pun tak bercanggah dengan metod atau manhaj yang ada. Jelas. Mana guru mana pun dia ikut yang ni. Dia tak lari dari syariat. Itu okey. Tapi kalau hak lari dari syariat, kepercayaan yang pelik-pelik, macam kepercayaan roh lah, percaya apa semua, mula meragukan. Mana ni nak perhati. Sebab tu kena tengoklah tuan-tuan. Apakah cara membendung ajaran sesat yang dibawa oleh sesetengah ustaz? Kerana walaupun dia tidak mengajar di Selangor, tapi orang Selangor boleh lihat di YouTube. Baik, ajaran sesat ataupun ajaran-ajaran yang tak betul ni memang salah tetap salah lah. Walaupun siapa dia, manusia, dia melakukan kesalahan. Tapi bila dia salah, dia mengaku salah, okey. Okey. Dia masalahnya orang kalau salah dia tak mengaku salah. Itu masalah. Tapi bila salah, dia mengaku salah, ya saya salah. Okey. Maknanya ambil take note lah. Memang betul tu salah. Settle. Kan? Assalamualaikum. Khabarnya ada satu universiti milik Arab Saudi di Shah Alam menjadi pusat penyebaran pahaman Wahabi. Apakah ini benar? Apakah status penyebaran Wahabi di Selangor? Dia Wahabi ni dia ada berapa peringkat, tuan-tuan. Saya tak risau sangat akademiknya, saya tak risau. Sebab akademik ni dia agak akademik. Sebab saya orang akademik saya tahu. Tapi yang saya risau ni yang tidak akademik. Yang fanatik. Yang menganggap dia je betul, orang lain semua salah. Dia je ikut sunnah Nabi, orang lain semua tak ikut sunnah. Benda khilaf pun dia anggap qat'i. Ini masalah. Ini masalah. Ya. Tapi atas dasar akademik dia bincang. Ni disebut dalil, tak pegang boleh. Dalil ada macam-macam, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini pandangan mazhab ni, tak ada masalah. Kalau setakat begitu untuk akademik tak ada masalah. Tapi kalaulah yang fanatik, ia menganggap dia seorang yang betul dengan mengetepikan dalil-dalil yang dipegang oleh para ulama yang muktabar, ini salah. So kita tengok kes, kena tengok kes by kes lah. Kan? Ustaz, kalau kita jumpa ajaran sesat nak buat macam mana? Nak bagi tahu siapa? Buat laporan. Buat laporan ke Jabatan Agama, insya-Allah Jabatan Agama bagi laporan ke PAID contohnya. Depa akan ambil tindakan. Depa akan siasat dulu. Kita buat laporan. Tanggungjawab kita kena cegah kemungkaran. Itu kena ingat. Itu perintah Allah Taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cegah mungkar. Bila kita tengok kemungkaran, Nabi kata mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Tengok mungkar tak kena ubah dengan tangan. Kita tak ada kuasa, tangan tu kuasa, kita buat laporan. Pihak berwajib dia ada kuasa untuk mencegah. Kalau kita biar, kita tak tahu sila-sila anak cucu kita terlibat. So jangan kita biar-biarlah, bukan kena mengenal mengaku, tak boleh. Sikap tu tak boleh. Bukan kena mengenal mengaku, tuan-tuan silat-silat anak cucu kita masuk. Tak haru kah? Maka kita kena buat laporan. Supaya apa? Buat laporan ke Jabatan Agama insya-Allah untuk ditangani. Salam doktor, bagaimanakah ajaran sesat boleh berlaku di Malaysia? Saya dah sebut dah tadi. Macam mana ajaran sesat dia berlaku di Malaysia, ciri-ciri dia, punca dia, antara puncanya ilmu lah. Antara punca yang jelas ilmu, dan nak mudah, nak shortcut masuk syurga. Kan? Salam, nak tahu ajaran Hizbut Tahrir boleh diikuti atau sebaliknya? Fatwa dah keluar, Hizbut Tahrir dilarang.
Sebab apa? Kita sebut tadilah, sebab dia matlamat dia okey tapi cara dia tak okey. Dia matlamat dia nak khilafah, semua orang nak khilafah, tetapi cara dia agak agresif, bercanggah dengan kaedah-kaedah Islam. Sebab tu dia menganggap semua kufar, bank-bank semua kufar kan, sistem keuangan kufar, demokrasi kufar, semua kufar mana Islamnya. Seolah-olahnya kalau dia datang daripada bukan Islam, kufar terus. Sedangkan dalam Islam ni kita diajar oleh Nabi SAW kena tengok benda tu baik ke buruk. Kita ambil yang baik, yang buruk kita tolak. Bukan kita tolak semua, baik tolak, buruk tu ada. Baik tu pepatah Melayu kata apa, ambil yang jernih, buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu. Tapi dalam konteks fatwa memang dah keluar fatwa Malaysia menolak. Jadi jangan terlibatlah. Kan? Fatwa nak buat tu tuan-tuan bukan sehari dua, mereka buat bincang, mereka masuk mesyuarat bincang secara terperinci. Sebenarnya bukan buat macam tu saja. Jadi kita kena memberi kepercayaan kepada institusi fatwa kita yang mengambil tugas yang penting tu. Mereka bukan ada kepentingan apa-apa, kepentingan agama aja, kan? Jadi maknanya kita follow lah. InsyaAllah boleh menyelamatkan akidah kita. Wallahu ta'ala alam. Tentang minta maaf terlebih masa ada 9-10 minit lajak. Terlajak saya sekala main Masjid Kajang ni, lama tak datang ni kan? Lama sungguh saya rasa, bertahun dah. Jadi sekadar itulah kot, soalan berkat tu je. Jadi sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada malam ni. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Id atas penganjuran program kita malam ini. Terima kasih kepada ahli jemaah yang datang kan. Mudah-mudahan sikit perbincangan kita ni dapat manfaat dan moga-moga Allah meridai kita. Dan penting kita menyelamatkan akidah kita, generasi kita, sebab itu perkara yang paling penting insya-Allah untuk kita mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.